إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan dapat sama-sama kita menyambung pembacaan kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada malam ini dan bab-bab yang seterusnya kita akan mula berbicara tentang akhlak. Dalam bab yang lalu kita berbicara tentang jawatan, macam mana pemimpin yang adil, macam mana pemimpin yang baik, macam mana ulama yang mengiringi pemimpin, larangan untuk kita meminta jawatan. Nabi SAW sebut jawatan jangan diberi kepada orang yang meminta-mintanya, dan kita dah ulas tentang hadis-hadis tersebut. Malam ni kita akan masuk bab-bab yang berkaitan dengan akhlak, malu dan keutamaannya. Kita akan pergi lagi tajuk menjaga rahsia. Kita akan pergi lagi tajuk berkaitan dengan menepati janji dan lain sebagainya. Kitab-kitab ataupun bab-bab yang berkaitan dengan akhlak. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ada perbincangan tentang bahagi ataupun tidak di antara akidah, syariah dan akhlak. Itu dibincang. Perbincangan yang juga menjadi tajam di kalangan ahli ilmu. Ada kata tak, Islam ni tidak boleh dibahagi-bahagikan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, secara istilahnya kita nampak ini adalah perbincangan persoalan yang berkaitan dengan akidah. Ini perbincangan yang berkaitan dengan akhlak dan lain sebagainya. Ala kulli hal, Islam itu akan nampak indah. Islam itu akan nampak dengan sifatnya rahmatan lil alamin apabila dia dapat dilihat secara umumnya. Apabila Islam dapat dilihat secara umumnya dalam pengamalan orang yang berakidah dengan akidah yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaji salafin salih, orang yang berakidah dengan akidah yang jelas, akidah yang tidak ada padanya perbincangan falsafah, perbincangan falsafah yang rumit-rumit dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia kena menjadi seorang yang beramal dengan kepercayaan dan keyakinan sebagaimana yang digaris oleh agama. Islam itu akan nampak lebih hebat apabila rahmatnya, sifat rahmatnya itu akan lebih dapat dinikmati oleh orang lain. Bukan penganut agama, orang yang dimuamalahkan oleh orang Islam itu apabila diletakkan akhlak Islam. Dan tuan-tuan semua kita tahu, saya nak mulakan mukadimah sebelum baca hadis-hadis ni. Semua kita tahu bahawasanya dalam berakhlak, dalam kita nak berinteraksi, nak bermuamalah dengan orang lain, Nabi ajar kepada kita kadar-kadarnya. Nabi ajar kepada kita kadar-kadarnya. Sebagai contoh, hadis ini ada dibincangkan oleh para ulama tentang martabatnya dan telah disahihkan oleh sebahagian ulama hadis. Tuan-tuan, ada sebagai contohnya ada hadis yang disebut ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Hadis ni dia kaedah dalam bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang lain, macam mana kita nak berakhlak, macam mana kita nak mengamalkan akhlak Islami dalam hidup kita. Contohnya tuan-tuan, kita sentiasa dalam Adabul Mufrad ada hadis ni bagi Imam Al-Bukhari. Bila kita nak berhubungan dengan orang, kadang-kadang ada orang yang kita kasih. Nabi ajar kepada kita macam mana kaedah kita nak kasih kepada seseorang. Dalam kita berhubungan dengan orang, ada orang kadang-kadang menyebabkan kita marah.
Dan Nabi ajak kat kita macam mana kita nak marah kepada seseorang. Indahnya Islam, apabila kita beramal dengannya, kita akan nampak. Tuan-tuan, Nabi kata, ahbib habibaka haunan ma. Perkataan haunan ma saya terjemah buat sementara seadanya. Ahbib habibaka haunan ma. Kasihlah kepada orang yang kamu kasih. Haunan ma, seadanya. Orang yang kita kasih, hadis ni Nabi tidak menggunakan perkataan sadiqaka, zaujataka, akhaka. La. Nabi tidak menggunakan kalimah saudara kamu ka, isteri kamu ka, ataupun kawan kamu ka. Tidak. Tapi Nabi guna kalimah apa? Habibaka. Orang yang kamu kasih. Orang yang kamu kasih itu boleh jadi pemimpin kamu, boleh jadi kawan kamu, boleh jadi isteri kamu, boleh jadi siapa boleh jadi jiran kamu, boleh jadi abang dan adik kamu, anggota keluarga kamu. Tapi Nabi bagi kaedah dia, ahbib habibaka haunan ma. Kasihlah kepada orang yang kamu nak kasih itu seadanya. Jangan berlebih-lebihan. Kerana berlebih-lebihan ini akan menyebabkan kita dilihat tidak berakhlak. Kerana dia tidak akan menampakkan keindahan Islam. Kita menyebut tentang kebaikan seseorang seadanya. Orang yang kita kasih kepada dia, kita sebut seadanya. Sebagaimana dia alhamdulillah seorang yang saleh. Kita tidak pernah mengenalinya, la na'rifuhu illa khaira. Kita tak kenal dia melainkan dia orang baik. Okey, sekadar tu. Tak perlu cerita tambah, tak perlu. Pasal apa? Nabi ajak ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Mungkin satu hari kelak dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Baghidaka, orang yang paling kamu marah. Mungkin. Sebab kita kan hati kita ini yang disebut muqallibal qulub. Qulub itu sendiri dia berbolak-balik. Dia ajar, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik al-qalb, maka perkukuhkanlah kalbuku ini di atas agamamu. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Satu hari kelak mungkin dia akan menjadi orang yang paling kamu marah. Lalu jangan kamu mereka-reka, kerana kelak apabila kamu marah kepada dia, Nabi kata apa? Abghid baghidaka haunan ma. Marahlah orang yang kamu marah itu seadanya. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Mungkin satu hari kelak dia akan menjadi orang yang kamu kasih. Ni kaedah kita nak bermuamalah dengan orang. Jangan lambung seorang tu sampai dia tak percaya, kita pun tak percaya. Kita nak lambung ni selalunya akan kena kepada orang-orang politik. Dia nak angkat calon dia, kadang-kadang dia angkat tu dia angkat tu malaikat calon dia. Sampai satu ketika bila dia tak berkenan, dia peruntuh calon dia tadi ni, kawan dia tadi ni, cukup teruk. Ahbib habibaka haunan ma. Kasihlah orang yang kamu kasih itu seadanya. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Satu hari kelak mungkin dia akan menjadi orang yang paling kamu marah. Abghid baghidaka haunan ma. Kasihlah kepada orang yang marahlah kepada orang yang kamu nak marah itu seadanya. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Satu hari kelak mungkin dia jadi orang yang paling kamu kasih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada satu riwayat, kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab ni, dia akan sebut qissah ala babi Umar. Qissah di atas pintu, ada di depan pintu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qissah yang agak masyhur. Sayyidina Umar ni dia ada hari yang dia bertemu dengan rakyat ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Dia bertemu dengan rakyat, rakyat boleh main jumpa dia, rakyat boleh bertemu dengan dia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari dalam hadis, dalam riwayat tu dia menyebut azin, orang yang memberi keizinan, yang panggil masuk ni, kita terjemahlah sebagai pegawai yang duk panggil orang masuk. Disuruh oleh Sayyidina Umar keluar tengok siapa di luar sedang.
keluar yang antara yang ada di luar sana adalah Abu Sufyan, antara yang ada di luar sana adalah Suhail bin Amru, antara yang ada di luar sana ialah Ammar bin Yasir, Bilal al-Habashi, Suhaib ar-Rumi. Siapa dia Abu Sufyan? Dalam riwayat tu dia sebut Masyikhatul Fathi, orang syekh, orang-orang hebat ni. Kita nak terjemah syekh ni adalah gelaran kepada orang-orang hebat di kalangan orang-orang Arab ni. Masyikhah, orang-orang syekh. Kalau kita terjemah dengan datuk-datuk ni, orang-orang terpilih ni, VVIP ni, dia ni Abu Sufyan, Suhail bin Amru ni adalah orang-orang yang macam tu, yang masuk Islam pada hari Fathul Makkah. Mula-mula mereka lawan dengan Islam ni, lawan menyengit. Tapi sampai dekat-dekat Fathul Makkah ataupun pada hari Fathul Makkah, mereka ni masuk Islam. Jadi ada duduk depan pintu tu. Ada yang duduk depan pintu tu. Lalu Umar kata, panggil Salman, panggil Suhaib, panggil Bilal. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah hamba-hamba. Mereka ni hamba. Suhaib Rumi, orang Rum. Salman al-Farisi, orang Parsi. Ammar bin Yasir juga hamba. Ni orang-orang hamba ni. Orang-orang hamba yang kelas mereka rendah. Bila Umar panggil mereka masuk, mendahulukan mereka masuk, maka pada waktu itu tuan-tuan, pada waktu itu antara yang bangkit memberontak adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, pasal apa panggil mereka dulu? Kami ni siapa? Kan? Kami ni kira hak mari dengan crash ada depan kereta apa semua ni, lebih kurang lagu tu lah. Maksudnya orang-orang hebat. Kami ni VIP. Pasal apa panggil mereka dulu? Pasal apa panggil ni puak-puak hamba ni dulu untuk masuk? Tuan-tuan, waktu tu Suhail bin Amru, saya nak sebut kat tuan-tuan, syahid orangnya adalah Suhail bin Amru. Siapa Suhail bin Amru? Kalau kita baca dalam cerita Suluh Hudaibiyah, Suhail bin Amru ni adalah orang yang berjanji dengan Nabi. Perjanjian Hudaibiyah itu berpunca daripada awalnya Nabi nak masuk ke Mekah, tak boleh. Pasal mereka tak benar. Berlakulah mereka tahan Saidina Uthman dan lain sebagainya. Lepas tu mereka datang untuk buat perjanjian. Perjanjian itu bagi pihak orang Islam ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi pihak Quraisy itu adalah Suhail bin Amru. Kan? Lalu berlakulah perbincangan. Akhirnya nak tulis perjanjian. Bila nak tulis perjanjian, Ali disuruh oleh Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali nak tulis. Ali dah tulis. Lalu ditegur oleh Suhail bin Amru. Suhail bin Amru dia kata, pasal apa tulis Ar-Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal dia ni siapa. Aku tak kenal. Siapa ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal. Nabi tanya, nak tulis apa? Dia kata, tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Allah juga tak apa. Nabi kata, padam wahai Ali. Ali padam, tulis Bismikallahumma. Lepas tu dia tulis di bawah tu, perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Lalu Nabi SAW kata tulis, dan Ali tulis. Dia kata, padam Rasulullah, kerana kalau kami percaya kamu adalah Rasulullah, nescaya kami akan bersama dengan kamu, kami akan mempertahankan kamu. Hari ini tak berlakulah perjanjian ni. Akhirnya dia padam. Suhail bin Amru, orang yang cukup ganas ketika itu, lalu menyebabkan para sahabat, hatta Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi tanya dekat Nabi, alasna ala haqqin? Dia marah, bukankah kita dibenar? Alaisu ala batilin? Bukankah mereka itu batil? Nabi kata, ya, tapi ini arahan daripada Allah. Pergi tanya pula kepada Abu Bakar, cai ni, alasna ala al-haq? Bukankah kita ni benar? Alaisu ala batil? Bukankah mereka itu batil? Tanya. Dan ada di kalangan para sahabat yang tak berapa seronok dekat Suhail bin Amru, sampai sebut tentang Suhail bin Amru. Apa dia ni memang kaki penipu, lekat dengan benda-benda yang lain. Saya nak kait dengan yang disebut tadi. Akhlak Islam akan nampak. Kalau marah, abrid baghidaka haunan ma. Marahlah seadanya. Pasal apa? Sifat dia khianat ketika mana dalam nak menulis ni. Sifat dia yang mencemuh Nabi. Sifat itu sebut benda tu. Jangan duk sambung pergi duk sampai keturunan 7 keturunan orang kampung ni memang panggil macam tu. Jangan.
Jangan. Suhail bin Amru bila berlaku Yaumul Fathi, Suhail bin Amru ni masuk Islam. Dia orang Kemah masuk Islam dia. Bila dia masuk Islam, bila berlaku hari itu, dibalik kepada cerita di pintu Umar ni, ketika Umar panggil depa ni semua, waktu tu Abu Sufyan marah. Ni kami ni datuk-datuk Tan Sri Tan Sri ni nak piduk tang mana? Marah kepada mana perasaan dia, marah manusia. Ketika itu Suhail bin Amru kata du'iyal qaum wa du'ina fa asra'u fil ijabati wa abta'na. Tuan-tuan, ni yang dikata hujung tu, satu hari kelak mungkin dia jadi orang yang paling kamu kasih. Jangan duk marah, jangan duk rawit kot lain tak. Sekadar apa yang menyebabkan berlakunya mahal nizak, marahlah kepada dia. Tiba-tiba keluar daripada mulut orang yang satu ketika cukup ganas ni, Suhail bin Amru, dia kata apa? Dia kata dekat Abu Sufyan, dia kata du'iyal qaum wa du'ina. Kaum ini dipanggil, diajak untuk memeluk agama Islam. Wa du'ina, Nabi juga ajak kita juga dipanggil untuk memeluk agama Islam. Fa asra'u fil ijabati, mereka cepat menerima agama ini. Wa abta'na, lalu kita ni lambat. Dia kata, kalau kamu nak marah wahai Abu Sufyan, maka marahlah diri kamu sendiri. Pasal apa kamu lambat? Salah kamu, bukan salah mereka. Dan hari ini kita dilambatkan untuk bertemu dengan Umar di pintu Sayyidina Umar. Satu hari kelak mungkin kita akan dilambatkan di depan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, orang yang satu ketika cukup ganas, dia boleh berubah. Muqallibal qulub, Allah Ta'ala tu yang Tuhan yang membolak-balikkan hati. Lalu kalau kita ada sikit masalah dengan dia, macam sebahagian orang ada sedikit masalah pada waktu itu di kalangan sahabat yang mulia ini dengan Suhail bin Amru tentang sikap dan lain sebagainya, sekadar itu. Kerana asa an yakuna habibaka yawmamma, satu hari kelak mungkin dia menjadi orang yang kamu kasih. Suhail bin Amru masuk Islam, fa hasuna islamuhu, Islam dia adalah Islam yang baik, dan dia cukup faham benda ni sampai dia sebut kepada Abu Sufyan, dia kata mereka ini memang orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dahulu, dan mereka berhak untuk dilayan dengan kedudukan mereka. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, mukaddimah saya ajak tuan-tuan semua untuk melihat rahmatnya Islam, indahnya Islam, nampak baiknya Islam ini apabila digambarkan antara lainnya adalah melalui muamalah kita dengan orang lain dengan akhlak yang diajar tunjuk oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-84 kita mula baca. Qala al-musannif an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-681 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Ajak kepada saudaranya supaya malu. Lalu Nabi SAW bersabda, da'hu, tinggalkanlah dia, cukuplah. Fa innal haya'a minal iman, kerana sesungguhnya malu itu minal iman, sebahagian daripada iman. Okey, hadis yang kedua malam ni, sebab dia lebih kurang membawa makna yang sama. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin al-haya'u khairun kulluhu atau qala al-haya'u kulluhu khairun. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu an berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu selalunya mendatangkan kebaikan. Dalam riwayat Muslim disebut malu itu kebaikan, ataupun disebut malu itu keseluruhannya adalah kebaikan. Dua hadis Nabi. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua dalam bab ini menyebut tentang malu. Hadis yang pertama menyebut apa?
malu itu minal iman, sebahagian daripada iman. Iman ni ada tingkatan-tingkatan dia. Sebahagian daripada tingkatan iman itu adalah sifat malu. Sifat malu. Nabi SAW sebut al-haya'u wal iman tawamani. Iman dan malu itu kembar. Iman dan malu ni dia datang secara berkembar. Fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satu daripada perkara ini diangkat, maka terangkatlah yang satu lagi. Kalau diangkat iman, tak ada lah malu. Kalau diangkat malu, ada keberangkalian untuk tidak ada iman. Iman ni, malu ini sebahagian daripada iman. Nabi SAW kata, da'hu, tinggal dia, biar pergi kat dia. Tinggal saya, cukuplah nasihat kamu tentang malu. Dan Nabi kata, poinnya apa? Fa innal haya'a minal iman. Ketahuilah sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada satu juzuk daripada iman itu adalah malu. Malu ni adalah sifat bagi seorang mukmin. Nabi SAW sebut, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Apabila orang boleh buat apa saja, bila diangkat malu daripadanya, tuan-tuan tengok, hak kita boleh tengok di depan mata kepala kita. Nabi kata dia mari secara berkembar. Ada iman, ada malu. Ada malu, ada iman. Angkat salah satu, iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Angkat salah satu, maka terangkatlah yang kedua. Satu orang yang tidak ada malu, tidak ada malu, tidak ada iman. Orang yang tak ada iman, tuan-tuan tengok apa yang mereka buat. Ni hak main buat dekat dengan tuan-tuan ni. Apa nama, Teluk Bahang, apa nama, buat bogey, buat apa nama. Tuan-tuan, dia tak ada malu, dia tak ada iman. Bila tak ada iman, tak ada lah malu. Ataupun orang yang ada iman, kononnya ada iman, tapi terangkat malu daripadanya, iman itu juga tidak akan tergambar. Yang kita kata akhlak tadi ni tidak akan tergambar. Orang yang dia sebut kata dia beriman, tapi kerana tidak ada malu, Nabi kata apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Yang kedua, hadis yang kedua, dia menyebut tentang malu itu menghasilkan kebaikan. Menghasilkan kebaikan. Dalam bab seterusnya kita akan tengok malu bagaimana yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malu ni dia keseluruhannya, kata Nabi dalam riwayat Muslim, itu adalah kebaikan. Menasihati orang secara terbuka, membiarkan kemungkaran, menuntut hak yang merupakan kelemahan dan sifat pengecut sebagainya, itu bukan semua sifat malu. Malu ni, malu dengan makna iman ni bukanlah sampai kita tak mau piduk cegah kemungkaran, tak. Cegah kemungkaran itu tuntutan lain, menuntut hak dan lain sebagainya, biar pila, tak. Itu bukan termasuk dengan makna malu. Wallahu ta'ala a'lam. Semua sifat malu itu mengarah kita ke arah kebaikan. Dia membawa kita ke arah kebaikan. Dua hadis. Jadi hadis yang pertama tadi sebut tentang sebahagian daripada iman itu apa? Malu. Dan hadis yang kedua menyebut seluruh kebaikan itu terletak kepada malu. Terletak kepada malu. Hadis yang ketiga masih tentang iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawi muttafaqun alaih. Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata iman ni ada lebih daripada 70 cabang ataupun 60 cabang. Nak sebut kata cabang-cabang iman ni cukup banyak. Sebab tu kita tengok dalam banyak hadis Nabi SAW akan sebut tak sempurna iman. Sebahagian daripada iman tu tak sempurna iman orang yang buat macam ni. Tak sempurna iman melainkan kamu kena buat macam ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudara kamu seapa yang kamu kasih untuk diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu itu yang dia boleh tidur di rumah wa jiranuhu ji'an, sedangkan jiran dia itu tidur dalam keadaan lapar. Itu sebahagian daripada iman, daripada cabang-cabang iman.
Iman ni yang kita dah sebut, dia akan lahir melalui bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, yang akan menampakkan tentang kebaikan agama, kebaikan Islam itu sendiri, yang menzahirkan iman ni. Yang Nabi SAW kata bid'un wa sittun, 60 lebih, atau bid'un wa sab'un, ataupun 70 lebih. Ya, bahagian-bahagian syu'batum minal iman, syu'bah ataupun cabang-cabang daripada iman. Fa afdaluha, yang paling mulia, qaul la ilaha illallah, adalah orang yang perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. La ilaha illallah adalah pemisah di antara seorang yang beriman dengan seorang yang kafir. Asal dia kafir, tapi kerana dia sebut la ilaha illallah tu merubah diri dia. Tuan-tuan pernah dengar hadis yang berkaitan dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, bagaimana ketika mana sampai bertembung dia dengan orang yang dengan pihak musuh ni, sampai kawan tu dah jatuh dah, kawan tu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Lalu Usamah bin Zaid tetap bunuh dia. Lalu berita ni sampai kepada Nabi SAW panggil Usamah bin Zaid, kenapa kamu bunuh dia? Usamah bin Zaid kata, qalaha mustahzi'an, dia kata tu saja-saja, dia kata tu mustahzi'an, semata-mata nak mempermainkan kita ya. Dia kata tu bukan dengan iman. Nabi marah sehingga merah muka Nabi. Nabi kata apa? Asyaqaqta qalbah, apakah kamu telah membedah hati dia sampai kamu tahu dia kata tu mustahzi'an, dia kata tu dalam keadaan main-main? Tak boleh. Hak la ilaha illallah ni cukup tinggi. Afdaluha la ilaha illallah, paling tinggi dalam iman ni adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni dia mengikat di antara orang di dua benua dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni merubah seseorang tu daripada kufur total kepada Allah kepada orang yang ada iman dalam hatinya. La ilaha illallah paling tinggi. Wa adnaha, yang pertengahannya, yang rendahnya ialah wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul aza 'anil tariq, dia mengambil sampah daripada jalanan. Itu iman, manifestasi yang lahir daripada iman. Apabila dia tahu menyakiti orang di tengah-tengah jalan ni bukan iman, itu bukan ajakan iman. Iman akan mengajak dia untuk tidak menyakiti orang, dan di antaranya ialah dengan dia mengambil sampah di jalanan. Tuan-tuan, kita sebut tadi, kalau sekiranya kita tidak beramal dengan Islam dalam bentuk perhubungan dengan manusia, Islam tu tak akan nampak elok. Balik daripada masjid sembahyang Jumaat, dalam sembahyang Jumaat tadi dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sembahyang Jumaat tadi dia kata, dia minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Dalam sembahyang Jumaat tadi dia kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Maknanya dia bagi segala pengakuan dia nak jadi seorang mukmin yang baik, orang yang beriman. Balik di tengah jalan beli air apakah minum, sambil-sambil minum tu tanpa melihat ke belakang dan sebagainya, pam, lempak sampah kena kereta orang, lempak sampah kena kepala orang dan sebagainya, menyakiti orang. Iman itu tidak akan terzahir. Iman tak terzahir, balik daripada tempat macam dia buat benda baik, tapi akhirnya tidak terzahir iman tersebut. Tuan-tuan, orang marah apa yang sedang berlaku di Gaza, membuat anak-anak muda kita ni pakat berdemonstrasi, macam-macam cara demonstrasi, dan ada ajakan untuk kita memboikot beberapa barang-barang Yahudi, barang-barang yang disahkan secara direct memberi sumbangan kepada pihak Zionis. Ada yang bagi macam-macam senarai-senarai yang keluar. Saya duk tengok senarai tu, sekadar yang saya duk tengok. Saya McD saya tak pernah makan, Starbucks saya tak masuk, saya pakai masuk gerai lebih dolar ya. Saya tak masuk Starbucks. Duk tengok semua banyak tak ni, semua ada satu HSBC, Hong Kong Shanghai Bank. Hak tu ada satu akaun tu pun tak tahu duduk tak mana dah, kira tutup secara automatik kot. Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin mukmin, orang semangat, oh ni kita nak tunjuk solidariti kita bersama-sama dengan rakan-rakan di Gaza dan sebagainya. Semangat pergi buat demonstrasi tinggal sampah tu, buat demonstrasi katok cermin orang bagi pecah, itu tidak diajar oleh agama.
Sementara kalau dia sembelih dengan cara yang Islam dan sebagainya, itu halal. Cuma yang kita marahnya pasal apa? Pasal depa membiayai Zionis Yahudi ini. Itu isunya. Itu isunya. Tuan-tuan, apabila kita buat itu zahir nampak macam nak buat ke arah iman, tapi ada unsur ni, unsur menyakiti manusia lain. Macam yang kita sebut tadi ni, baling sampah dan lain sebagainya, tidak menggambarkan iman. Yang paling rendah kata Nabi, imatatul aza anit tariq, menghilangkan sampah, membuang sampah daripada jalanan. Buang sampah daripada jalanan. Dan hujungnya Nabi kata apa? Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu sebahagian daripada iman. Nabi menggunakan kalimah syu'bah, sebahagian daripada iman. Salah satu daripada tingkatan-tingkatan iman ni adalah malu. Nabi tak sebut dia duduk di mana, cuma Nabi kata yang paling tinggi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu akan melahirkan, menggambarkan cabang-cabang iman yang lain. Kerana ada la ilaha illallah, dia tidak akan menginayai orang lain. Kerana ada la ilaha illallah, dia tidak akan mengotorkan jalanan. Kerana ada la ilaha illallah, la ilallah mendidik dan mengajar dia supaya dia tidak menjadi orang yang merosakkan alam ini. Itu la ilaha illallah paling tinggi. Dan Nabi kata paling rendahnya wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul aza anit tariq, salah satu daripada cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dengan makna kalau kita ada iman, iman kita akan membawa kita, dan iman kita akan menuntun kita, iman kita akan mengajar kita untuk menjadi orang yang malu. Hadis yang keempat, wa an Abi Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-ghadra fi hidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Ni cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang cukup pemalu, dan pemalunya itu lebih daripada anak darah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa gambaran malunya Nabi ini? Dia kata apabila baginda melihat sesuatu yang baginda tak suka, idza ra'a syai'an yakrahu, dia tak suka kepada benda tu, arafnahu fi wajhihi, kami akan kenal daripada muka dia. Dia nak menjatuhkan maruah orang, nak bagi orang tu malu tak, tapi kami akan kenal daripada wajah mukanya. Itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak malu. Tidak malu. Dan dalam syarah tuan-tuan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Abu Sa'id al-Khudri menyebut malunya Nabi itu macam ghadra fi hazriha, macam anak darah? Pasal apa? Kerana malu itu sifat yang secara fitrahnya kena ada kepada orang perempuan. Orang perempuan ni kalau hilang sifat malu, kita tak akan nampak kewanitaannya. Hilang sifat wanitanya apabila dia sudah mula hilang malu. Ni majalah lucah Malaysia ni. Malaysia ada 6 majalah lucah. Salah satu daripada majalah lucah dia dikeluarkan oleh utusan Melayu Malaysia Sdn Bhd ni, apa nama, majalah Mangga. Tetapi tengok, Allahu Akbar, kita tengok nama apa ni, hajah apa dah, baru balik haji 8 hari ya, tak tahu ambil gambar tu dia selak salah ni. Seharusnya orang perempuan digambarkan oleh Abu Sa'id al-Khudri sebut sifat asasi kepada seorang perempuan tu, dia kena malu. Dan Nabi nak gambar malunya, Abu Sa'id nak gambar malunya Nabi ni, dia kata malunya macam anak darah. Malunya macam anak darah. Hak zaman Nabi, hak anak darah zaman lah ni, malu tu sudah hilang. Hak kita baca awal tadi kan, apabila diangkat salah satu, maka yang keduanya terangkat. Angkat malu, terhilanglah iman. Hilanglah iman. Lah ni orang tak malu, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata kita ni akan bangkit dalam keadaan uratan uzla. Hari kiamat kelak kita akan dibangkitkan dalam keadaan uratan uzla. Dalam keadaan urat, telanjang dah. Uzla sekali lagi telanjang bogeh, kita terjemah. Uratan uzla, telanjang bogeh, tak ada satu urat pun. Aisyah radhiyallahu anha tanya, dia kata, ya Rasulullah, tak malu ke? Pasal apa? Pasal dia ada sifat malu. Dia tanya kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah,
Depa tak malu ke? Nabi SAW kata, nak malu apa lagi kerana kedahsyatan pada hari tersebut. Tuan-tuan agak kalau orang lah baca hadis tu, dia nak tanya ke tak? Tak tanya lah. Tuan-tuan tengok seorang abang hari Ahad ni, utusan Malaysia, mingguan Malaysia, tuan-tuan cuba beli hari Ahad. Beli, tak usah beli, tapi baca ada kedai kopi sudah. Beli buat sikit hati ya tuan-tuan, dan duk bagi saham kat mereka ya. Tuan-tuan cuba pergi baca mingguan Malaysia hari Ahad, tengok hak sisipan tu, panca indera tu. Biasa lah, uratan uzla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sebagainya. Hilang malu. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW, yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri nak cerita kat kita, Nabi ni macam mana cara dia nak tegur orang. Antaranya orang-orang yang rapat di kalangan dia tahu, kalau ada perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabat ni yang Nabi yakrahuhu, Nabi tak suka kepada perbuatan tersebut, arafna min wajhihi, kami akan tahu daripada wajah dia akan berubah. Tuan-tuan buka dalam Syama'il bagi Imam Tirmizi, ada dalam beberapa ketika diriwayatkan Nabi SAW berubah wajahnya menjadi marah kerana beberapa perkara yang dilakukan oleh para sahabat, kerana bertentangan dengan apa yang nak dibawa oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam Syama'il Muhammadiyah, banyak riwayat-riwayat yang seumpama itu. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, habis bab ni yang menyebut tentang malu dan keutamaan malu, yang kita boleh simpul macam ni. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu padanya ada kebaikan. Malu untuk melakukan maksiat ada kebaikan padanya. Malu, perasaan malu, sifat malu itu ada kebaikan, dan seluruh kebaikan itu bermula daripada malu. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sukup pemalu. Ada istilah yang dapat sebut ni, seorang yang pemalu tetapi memalukan. Tuan-tuan baca, ada orang tulis pemalu yang memalukan. Dia pemalu ketika yang seharusnya dia bercakap, dia tak bercakap. Dia bercakap sekali, memalukan. Pemalu yang memalukan. Siapa? Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita sambung bab yang ke-85, menjaga rahsia. Bermula dengan ayat daripada suratul Isra, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-685, wa an Abi Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarri an-nasi 'inda Allah manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi summa yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Nabi SAW ni masih duduk bincang tentang sifat malu dalam konteks menyimpan rahsia perhubungan. Nabi SAW sebut, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk, min asyarri, di antara orang yang paling buruk di kalangan manusia ni siapa? Yang paling buruk kedudukan di kalangan manusia, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak siapa? Seorang lelaki yufdi ilal mar'ati, dia bersetubuh dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istri, ya, ada hubungan di antara suami dan istri, summa yanshuru sirraha, kemudian dia menceritakan rahsia-rahsianya. Dia menceritakan rahsia daripada hubungan tersebut. Dan Al-Imam Al-Zahabi menyenaraikannya di antara dosa-dosa besar, atas alasan Nabi menggunakan kalimah min asyarri, antara seburuk-buruk manusia hari kiamat kelak ni siapa? Orang yang dia mengadakan hubungan dengan isterinya, kemudian dia cerita-cerita ke orang. Dia cerita-cerita kepada orang tentang apalah, tuan-tuan, yang sekarang ni cukup mudah orang cerita kepada orang dalam bentuk hubungan dan lain sebagainya. Tuan-tuan, perhubungan di antara suami isteri adalah rahsia. Perhubungan suami isteri itu adalah hak kepada suami isteri tersebut, yang tak perlu dicerita-ceritakan kepada orang. Dan hadis ini nak bagi tahu kepada kita, paling tidak ada dua benda. Yang pertama, kedudukan orang yang paling hina ni adalah orang yang tak tahu nak jaga rahsia. Termasuk rahsia itu adalah keaiban dirinya, mungkin keaiban dirinya. Ni pokok yang jual
apa nama ubat-ubat yang pelik-pelik ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba pergi tengok di uptown dan tempat macam-macam cerita yang kadang-kadang mereka jadikan diri mereka itu sebagai testimoni kepada ubat mereka dan sebagainya. Tuan-tuan, Rasul SAW sebut min asyarrin nas, di antara manusia yang paling jahat adalah orang yang mengadakan hubungan lalu dia menceritakan hubungan dia itu kepada orang. Satu. Dan yang kedua, dalam hadis ni tuan-tuan, dalam hadis ni menceritakan kepada kita antara hak suami isteri adalah menjaga rahsia perhubungan. Hak suami isteri menjaga rahsia perhubungan sampai ke tahap kecuali ketika mana berada di hadapan hakam untuk tujuan suluh ataupun di hadapan hakim untuk tujuan perbicaraan dan lain sebagainya. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, seterusnya hadis ni masih berkaitan dengan menjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan model ini ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu qala laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alayhi Hafsata faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata bint Umar qala sa'anzuru fi amri falabistu layali ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بن عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا إني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لقبلتها رواه البخاري. Ceritanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia cerita apabila Hafsah menjadi hamba, apabila Hafsah menjadi janda, apabila Hafsah radhiyallahu anha, saudara dia, anak kepada Sayyidina Umar, menjadi janda, maka Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan Uthman. Dia kata kat Sayyidina Uthman, dia kata kalau hang mau aku nak kahwinkan Hafsah dengan kamu, yang menandakan bahawasanya seorang bapa, seorang wali, dia boleh mencari jodoh kepada anak dia dengan dia. Tak ada masalah apa dengan yang kita sebut kata pergi cari timba, pergi cari telaga, kan tak ada masalah apa. Dia boleh. Dia kata aku fa'aradtu alaihi Hafsah, aku tawar kepada dia kalau dia nak kahwin, aku nak kahwinkan dengan Hafsah. Qala, lalu Uthman bin Affan kata aku akan fikir beberapa hari. Qala sa'anzuru fi amri, aku nak fikir beberapa hari. Falabistu layali, aku tunggu beberapa malam. Kemudian satu hari aku bertemu dengan dia, aku tanya kepada Uthman. Uthman kata qad badali, aku putus dah, aku tak mau kahwin dengan Hafsah, aku tak boleh kahwin dengan Hafsah. Aku pun pitawar pula kepada Abu Bakar. Aku kata in syi'ta ankahtuka Hafsah bin Umar bint Umar, kalau kamu mau aku nak kahwinkan anak aku Hafsah dengan kamu. Abu Bakar radhiyallahu anhu diam. Dia tak bawa balik sebarang berita dan dia tak jawab apa pun kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku nampak dia ni tak macam dengan Uthman. Uthman sekurang-kurangnya balik. Falabistu layali, aku tunggu beberapa malam. Summa khatabahan Nabi, kemudian Nabi masuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk untuk meminang Sayyidatina Hafsah yang akhirnya menjadi isteri Nabi. Fa ankahtuha iyyahu, aku pun kahwinlah Hafsah ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu falaqayani Abu Bakar, aku bertemu dengan Abu Bakar. Faqala, dia kata mungkin hang berasa sesuatu kerana aku tak balas sebarang tawaran hang kepada aku.
Aku nak bagi tahu, dia kata, fa innahu, tidak ada perkara yang menghalang aku daripada menjawab balik kepada kamu, melainkan kerana aku tahu Nabi duk sebut tentang Hafsah. Nabi duk sebut tentang Hafsah. Dan aku, ni poin apa nama syahid hadis ni, dan aku lam akul li ufshiya sirra Rasulillah, sekali-kali aku tak akan menjadi orang yang menyebut-nyebut tentang rahsia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakahan Nabi, tapi kalau Nabi tak jadi ambil Hafsah, nascaya laqabiltuha, nascaya aku akan terima Hafsah radhiyallahu anha untuk menjadi isteri aku. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Syahid dia di mana? Nabi pernah sebut, dan akhlak yang Abu Bakar pamerkan, Abu Bakar tak sebut tentang apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, sehingga Nabi sendiri pi minang Hafsah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini tanda kata apa yang kita boleh ambil istifadah daripada hadis ni, nak ajar kepada kita untuk menyimpan rahsia. Orang-orang yang dia menyebut ini adalah rahsia, simpan sekejap-kejapnya. Dan di hujung hadis tu, hujung riwayat ni, Abu Bakar kata apa? Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakaha, tak jadi kahwin dengan Hafsah ni, laqabiltuha, nescaya aku terima Hafsah untuk menjadi isteriku. Orang yang pernah dipinang oleh Nabi boleh dikahwini oleh orang lain. Adapun orang yang pernah berkahwin dengan Nabi, kita panggil ummahatul mukminin, ummul mukminin, itu tidak boleh dikahwin oleh orang lain. Sebagaimana Al-Quran menyebut ummahatul mukminin, mereka itu dianggap sebagai ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi hadis ini nak sebut apa tuan? Kita nak boleh ambil itu tentang aku tak akan cerita, tak akan gamak cerita sir, rahsia yang dibawa, yang disebut oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Okey. Habis. Yang kedua, hadis yang ketiga dalam bab ni. Hadis ni tuan-tuan menceritakan tentang Sayyidatina Fatimah, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mak tiri dia Aisyah radhiyallahu anha, dan tentang rahsia. Kita tengok. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu, فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سرها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جذعها سرها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما الآن فنعم، أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سرني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت ضحك الذي رأيت، متفق عليه، وهذا لفظ للمسلم. Hadis diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah isteri Nabi, anak kepada Abu Bakar. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam silsilah, semua para sahabat ni mereka kahwin secara berselang. Ada sebuah buku yang menyebut tentang tajuk buku tu adalah Mausu'ah Al-Hasan wal Husain. Nampak tajuk tu macam Syiah sikit. Mausu'ah Al-Hasan wal Husain, ensiklopedia tentang Hasan dan Husain.
Dalam ensiklopedia tentang Hasan dan Husain ni, mereka menyebut tentang kahwin silang anak Saidina Umar dengan anak Saidina Ali dan sebagainya. Mereka tidak ada masalah. Sebagaimana yang dimasalahkan, sebahagian orang menyebut tentang Aisyah dengan Fatimah, bakar ubah Fatimah dan lain sebagainya, itu tidak berlaku di kalangan isteri dan juga anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Siffin ke Jamal ke? Dia adalah kerana satu fitnah yang berlaku. Fitnah dengan makna pada waktu itu tidak ada hubungan, susah hubungan dan lain sebagainya, dan ada orang yang mengadu domba di dalam pihak orang-orang Islam, di kalangan para munafiqin. Berlakulah pertemuan. Khilaf ni tuan-tuan, khilaf ni perkara biasa. Percanggahan pandangan, tak bersetuju, khilaf. Anda ada pandangan anda, saya ada pandangan saya, dia ada pandangan dia. Benda biasa, khilaf. Khilaf ni kalau kita nak pergi tutup dia, kita akan kecewa. Tuan-tuan buka dalam Al-A'raf, tuan-tuan akan jumpa cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun berkhilaf. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran Al-Karim, tuan-tuan akan jumpa cerita Nabi Sulaiman dengan ayah dan Nabi Daud berkhilaf tentang satu perkara. Khilaf benda biasa. Khilaf ni benda biasa. Benda yang berlaku di kalangan manusia. Di kalangan manusia dia akan berlaku khilaf. Khilaf benda biasa. Tak mungkin kita akan buang khilaf. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana kita menguruskan khilaf? Yang di kalangan para sahabat berlaku pertikaian di kalangan mereka, terutamanya pada hujung-hujung zaman khilafah, yang kita tahu peperangan Siffin dan juga Jamal dan lain sebagainya berlaku itu, berpunca daripada fitnah, dan akhirnya kita akan lihat bagaimana mereka menjaga khilaf itu dan bagaimana mereka menguruskan khilaf itu. Jawapan yang masyhur Saidina Ali, bagaimana dia menangani khilaf, perbezaan pandangan itu, ketika ditanya kepada dia, wahai Ali, siapakah mereka ini yang menentang kita ini? Amusyrikuhum, apakah mereka semua ni musyrik? Saidina Ali kata, dak, hum minasyirki farru, mereka ini lari daripada syirik. Amunafiquhum, apakah mereka ini orang munafik? Saidina Ali kata, dak, al-munafiqun la yazkuruna Allah illa qalila, orang munafik tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Izan famanhum, tapi siapa mereka? Kalau munafik pun tidak, syirik pun tidak, siapa mereka? Saidina Ali kata apa? Tuan-tuan tengok, ikhwanuna, depa tu adalah kawan kita, allazina baghaw alaina, yang melampau batas sikit kepada kita. Bagaimana khilaf? Khilaf itu berlaku, kesalahfahaman dan sebagainya, tapi bagaimana akhirnya ukhuwah itu telah menjernihkan mereka dan mengajar kepada mereka untuk mari kita berdamai di atas nama ukhuwah, di atas nama Allah Jalla wa Ala. Okey, habis. Saya nak sebut tentang cerita ni. Cerita ni nak cerita apa, tuan-tuan? Nak cerita hubungan antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Fatimah, anak Nabi dengan isteri Nabi, anak Nabi daripada Khadijah Al-Kubra. Dia kata, satu hari kami duduk sekeliling Nabi. Tiba-tiba Fatimah mai. Saya terjemah begitu. Fatimah datang, dan Fatimah jalan ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah syai'a. Tak berbeza langsung cara jalan Fatimah dengan cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan tu sama. Saling tak tumpah. Dia kata sampai apa? Ma tukhti'u, tak ada salah sikit pun cara jalan dia daripada cara jalan Nabi. Betul-betul macam Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Kemudian dia kata falamma ra'aha, bila Fatimah datang, rahaba, dia mengalu-galukan kedatangan, baginda mengalu-galukan kedatangan Fatimah, wa qala, lalu dia berkata, marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku. Summa ajlasaha, kemudian dipersilakan duduk an yaminihi aw an shimali. Aku tak ingat kata Aisyah kanan ataupun kiri, makna di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sarraha, kemudian Nabi SAW berbisik kepada dia, Nabi bagi tahu sesuatu kepada dia. Fabakat bukaan syadida, Aisyah Fatimah ni menangis sungguh-sungguh. Summa ra'a jaza'aha sarraha saniyah, bila dia tengok esokkan itu, maka Nabi SAW pun bisik kepada Fatimah sekali lagi. Fadahikat, lalu Fatimah ketawa. Faqultu laha, lalu Aisyah tanya kepada Fatimah, lalu dia pun tanya kepada Fatimah. Dia kata,
Nabi ini letak kedudukan khusus kepada kamu. Laqad khassaki Rasulullah bagi kedudukan yang khusus di antara perempuan-perempuan, di antara isteri-isteri yang ada ni. Kemudian kamu menangis. Aku nak tanya kepada kamu, apa yang dikatakan oleh Nabi kepada kamu? Tuan-tuan, jawapan Fatimah, dia kata, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Macam jawapan Abu Bakar tadi ni. Abu Bakar kata, bukan aku tak mau, tapi waktu tu aku dah tahu Nabi nak kepada Hafsah, tapi aku tak bagi tahu kepada kamu pasal apa? Aku tak mau bagi tahu rahsia Nabi. Kata Fatimah, aku pun tak macam tu. Aku tak akan sekali-kali akan cerita rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada ketika itu Aisyah pun pergi bertemu dengan Fatimah, lalu dia kata ada sesuatu yang macam rahsia dan sebagainya yang berlaku, dan ini satu perkara yang aku berasa nak tahu sangat apa yang dikatakan oleh Nabi kepada kamu. Faqalat, lalu Fatimah kata, ammal ana fa na'am, kalau la ni saya boleh bagi tahu. Adapun dia kata, masa dia bisik yang pertama, baginda bagi tahu Jibril ni datang membentangkan kepada Nabi Al-Quranul Karim setiap tahun sekali atau dua kali. Yang kita baca dalam hadis lain, dia bertadarus dengan Nabi setiap tahun dalam bulan Ramadan sekali ataupun dua kali. Okey. Dan tahun tu dua kali. Dan aku nampak la ara ajal illa qad iqtara. Aku nampak kata ajal ni makin hampir. Aku nak wafat dah, aku nak mati dah. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya orang yang mendahului, sebaik-baik orang yang mendahului bagi kamu adalah aku. Kemudian fabakaitu, aku pun menangis dengan tangisan yang kamu tengok. Bila dia tengok aku tak esakkan aku, maka baginda pun bisik kali yang kedua. Dia kata, wahai Fatimah, tak redakah kamu bahawa kamu menjadi penghulu kepada perempuan-perempuan mukminin, ataupun penghulu kepada perempuan umat ini? Fadhahiktu, lalu aku pun ketawa sebagaimana yang kamu lihat. Hadis muttafaqun alaih. Kalau syahidnya nak tunjuk tak mana, tak cerita tentang rahsia Nabi. Nabi bagi tahu, Nabi bagi isyarat kepada beberapa orang. Nabi bagi isyarat. Termasuk antara yang diberikan isyarat itu adalah kepada Sayyidatina Fatimah tentang ajal Nabi SAW. Cuma orang yang memahami, dia akan memahami. Orang yang tidak memahami, tidak memahami. Sebagaimana ayat, apabila turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, kebanyakan sahabat bergembira. Tetapi ada beberapa orang di kalangan sahabat itu berasa sedih. Orang tanya, pasal apa sedih? Kerana mereka kata ajal Nabi sudah hampir. Ajal, bila Allah Ta'ala sebut Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan berlakulah pembukaan, ketika itu kamu akan melihat manusia masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tasbihlah kamu kepada Allah, istighfarlah. Apa lagi selepas tasbih dan istighfar? Malaikat penutup. Mereka faham kata itu adalah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni bagi tahu apa, selain daripada nak sebut tentang Fatimah jaga rahsia Nabi, dia juga nak tunjukkan kepada kita bahawasanya menangis apabila diberitahu sesuatu, selama mana tidak sampai ke tahap yang melampau-lampau, itu dibenarkan. Tuan-tuan, apabila sampai ke tahap melampau-lampau, itu yang dinamakan niyahah, meratap. Tok Syekh Daud Fatani menterjemahkan dia sebagai berbiji sabak. Berbiji sabak tu, bila menangis meratap-ratap tu, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ketika mana Nabi SAW wafat, dalam riwayat menyebutkan kan dia menangis. Lepas dah Nabi SAW wafat, maka dia pergi duduk di satu sudut. Dia kata, Abatah, wahai bapaku, kamu kembali ke Jannatul Firdaus. Wahai bapaku, alangkah hancur leburnya hatiku. Menangis Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, menangis. Tidak ada. Sebab itulah bila Nabi bagi tahu benda itu kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak menegur Sayyidatina Fatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidatina Fatimah,
Dia kata apa? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah ketika mana menghadapi berita kematian aku. Sabar. Nabi SAW ajak. Secara umumnya kalau kita boleh ambil daripada pengajaran daripada hadis ini, apabila kita diuji dengan kematian, pasti kita akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata pasti kami akan menguji kamu. Bentuk ujian tu pelbagai. Ada yang diujikan dengan hilang harta benda, ada yang uji dengan kematian, ada uji dengan orang yang paling dia kasih mati dan sebagainya. Wabashshirus sabirin, berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpa dengan musibah dia akan berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itulah dia orang-orang yang terbaik. Dan Nabi SAW bagi khabar itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Apabila sampai saat kematian aku tu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ketika itu kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Thabitin an Anas radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina faba'athani fi haja faabta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قال ما حاجته قلت إنها سر قال لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. Daripada Sabit, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari Anas bin Malik kata, aku duk main dengan budak-budak. Aku duk main dengan budak-budak. Ketika itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina faba'asani fi hajatin. Nabi mari ketika aku duk tengah main dengan budak-budak tu, Nabi bagi salam, dan itu akhlak Nabi. Walaupun itu adalah budak-budak ya, Nabi bagi salam kepada mereka. Kemudian Nabi suruh aku pergi buat satu hajat. Hantar aku untuk melakukan satu kerja-kerja yang tertentu. Fa'abta'tu ala ummi, menyebabkan aku terlewat sampai kepada ibuku. Bila aku sampai kepada ibuku bertanya, ma habasaka, apa yang menyebabkan, apa yang menghalang kamu untuk sampai cepat ni? Kenapa kamu lambat? Faqultu, aku berkata, ba'asani, Nabi telah mengutus aku untuk menguruskan satu hajat. Qalat ma hajatuh, ibuku bertanya, apakah hajat Nabi tu? Qultu, lalu aku berkata, kata Anas bin Malik, innaha sirrun, dia adalah rahsia. Qalat la tukhbiran nabi sirri Rasulillah. Mak ni pun faham. Mak ni kata, kalau itu rahsia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bagi tahu seorang pun dengan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata kepada Thabit, dia kata, demi Allah, kalaulah aku nak cerita rahsia Nabi ni kepada seseorang, nescaya aku cerita kepada kamu. Tapi demi Allah, aku tak cerita kepada kamu, wahai Thabit. Akhlak yang ditunjuk oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Khadam Nabi SAW. Dan antara unsur pendidikan yang diajar ni, jangan sekali-kali membocorkan rahsia. Jangan. Membocorkan rahsia ini satu perkara yang cukup berat. Terutama pula rahsia itu adalah rahsia-rahsia orang yang mempunyai keutamaan, macam baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyimpan rahsia dan tidak membocorkannya, dia termasuk di antara akhlak yang cukup mulia. Tuan-tuan tengok dalam tiga riwayat ni, Abu Bakar dia kata apa? Sekali-kali aku tidak akan menyebut tentang rahsia Nabi. Fatimah, sekali-kali aku tak akan menyebut tentang rahsia Nabi. Anas bin Malik, dia kata, demi Allah, kalau aku nak cerita, wahai Thabit, aku cerita kat hang. Tapi aku, demi Allah, aku tak akan cerita kepada siapa-siapa, kerana dia adalah rahsia baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni akhlak yang ditunjuk oleh para sahabat.
Apabila orang bagi tahu kepada kita, apabila kita tahu satu-satu rahsia yang perlu untuk kita tutupi dan sebagainya, jagalah hak itu. Ini antara hak, antara akhlak mulia, antara akhlak mulia. Tuan-tuan, apa masalah yang sedang berlaku pada kita hari ini, tuan-tuan? Tak reti jaga rahsia. Tak reti. Bisik dua-dua dia kata rahsia. Dia pergi cerita kat orang lain. Dia kata tapi hang jangan duk cerita kat orang lain dah. Sekadar ni rahsia kita dua. Kawan tu pula pergi cerita, ni rahsia kita dua. Akhirat sedunia tau. Akhirat sedunia tau. Zaman lah tu, tambah dengan zaman lah ni sampai tak ada benda apa rahsia. Tak ada benda apa rahsia. Saya pergi satu mesyuarat. Balik daripada mesyuarat tu di satu daerah di Negeri Kedah. Balik daripada mesyuarat tu, sembang berhenti di sebuah kedai makan di depan hospital lama Lesak tu. Berhenti kedai tu, kawan tu bukan ahli mesyuarat. Jarak di antara tempat mesyuarat ke situ, mesyuarat baru tutup 45 minit tadi ya. Sama-sama dengan duduk tu, dia tanya tu, "Ustaz, tak tahu apa berlaku tadi?" Kawan tu kena sapu dia punya. Tu dia kata rahsia mesyuarat, tuan-tuan. Tapi dia kata kawan tu kena sapu, tu dia punya, dia kata. Betul, saya kata dia kena sapu macam mana? Dia cerita, detail dia cerita. Tambah 3 suku. Hak dia cerita tu nampak macam detail. Hak dia tambah tu 3 suku. Hak tu benda biasalah. Dia bubuh ajinomoto, garam sikit, bubuh rempah, lepas tu bubuh perencah Maggi, ke perencah hilal, dia campur semua. Dan ini satu benda yang cukup masalah. Tuan-tuan baca tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah adalah orang yang menyertai peperangan Badar. Apa salah dia? Sikit ya. Kita kata sikit ya. Tapi Nabi marah kat dia. Bahkan Nabi SAW hantar Sayyidina Ali untuk pergi ambil surat yang dia kirim ke Mekah ketika mana nak berlaku Fathul Mekah, yang diletakkan dalam sanggui seorang perempuan. Sampai Sayyidina Ali kata, tuan-tuan, dalam riwayat tu, saya nak fokus dalam tu, Sayyidina Ali kata, Nabi tak akan bohong. Kalau hang tak buat keluar, aku akan telanjangkan hang. Sampai Sayyidina Ali pergi ke tahap tu. Pentingnya surat ini kerana dia adalah rahsia tentang perjalanan tentera Islam untuk pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. Rahsia ni satu unsur yang cukup penting dan dia termasuk dalam masalah keaiban orang. Masalah keaiban orang. Kita balik kepada hadis yang pertama yang kita baca tadi, tuan-tuan. Kalau kawan tu ada salah seadanya, dia melakukan yang terbuka, tak perlu reka-reka, tambah ajinomoto, buah margarin, tambah susu cukup besar. Jangan. Seadanya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Macam kita baca dalam muqaddimah tadi. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya nak simpul semua baca hadis-hadis yang kita baca pada malam ini dengan menyebut, tuan-tuan, keindahan Islam itu akan lebih nampak apabila kita beramal dengan tuntutan moral, tuntutan akhlak, bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.